Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu jadual perlawanan Piala Carabao pusingan ketiga yang akan berlangsung pada awal pagi Khamis nanti. Bournemouth akan menentang pasukan Stoke City, Aston Villa akan bertemu dengan pasukan Everton, Brentford akan bertemu dengan pasukan Arsenal, Chelsea akan turun menentang pasukan Brighton, Fulham akan menentang pasukan Norwich, West Ham akan bertemu dengan pasukan Lincoln, Liverpool akan menentang pasukan Leicester City, Newcastle akan menerima kunjungan pasukan Manchester City, dan Manchester United akan berhadapan dengan pasukan Crystal Palace di Old Trafford. Kita mulakan dengan aksi bola sepak tempatan. Perak marah ke separuh akhir Piala Malaysia selepas singkirkan pasukan Sabah. Aksi suku akhir Piala Malaysia bersambung dengan perlawanan timbal balik di antara pasukan Perak dan juga pasukan Sabah berlangsung di Stadium Ipoh, menyaksikan keputusan memihak kepada pasukan Perak dengan agregat 3-2. Perak berjaya melakar kemenangan tipis 1-0 malam tadi, sekaligus sudah cukup untuk meneruskan langkah mereka ke peringkat seterusnya. Selepas asakan yang bertali arus oleh pasukan Perak, akhirnya mereka berjaya menjadikan gol menerusi Wazir Haikal pada masa kecederaan separuh masa pertama. Perak meneruskan penguasaan mereka di babak kedua namun buntu untuk mencari gol kedua. Penyerang berbisa pasukan Sabah, Ramon Makado, hampir untuk menyamakan kedudukan pada lewat perlawanan, tetapi palang menjadi penghalang. Keputusan kekal sehingga ke WC penamat dan Perak marah ke separuh akhir untuk bertemu dengan juara bertahan iaitu pasukan JDT pada 20 Oktober nanti. MFL kenakan syarat ketat untuk hantar wakil negara ke Asia musim 2024-2025. Liga Bola Sepak Malaysia telah menetapkan syarat kelayakan bagi kelab di Malaysia untuk mewakili negara ke pentas bola sepak Asia. MFL telah meletakkan garis panduan yang jelas mengenai slot pertandingan peringkat kelab anjuran Konfederasi Bola Sepak Asia ataupun AFC bagi musim 2024-2025. AFC telah memperuntukkan 2 slot pertandingan AFC bagi Tier 1 dan juga Tier 2, di mana juara Liga Super 2023 akan layak ke pertandingan kelab AFC Tier 1 dan juara Piala FA akan beraksi di Tier 2. Naik juara Liga Super pula akan melangkah ke Piala AFC sekiranya juara Piala FA dan juga Liga Super adalah pasukan yang sama. Jika ada di antara kelab yang layak gagal mematuhi syarat-syarat pelaksanaan kelab AFC, maka MFL menggantikan pasukan itu dengan mana-mana pasukan yang lebih layak untuk mewakili Malaysia dalam kejohanan tersebut. JDT dilihat akan menjual trofi Liga Super buat kali ke-10 secara berturut-turut, dengan mereka juga sudah menjual kejuaraan Piala FA sebelum ini, dan ini sudah pasti akan memungkinkan naik juara Liga Super akan mengiringi mereka di peringkat Asia pada musim depan. Kita lihat pula perkembangan bola sepak di luar negara. Saya bertanggungjawab di atas kekalahan ini, kata Carlo Ancelotti, pengendali pasukan Real Madrid. Carlo Ancelotti mengambil tanggungjawab penuh di atas kekalahan anak buahnya 3-1 kepada musuh setempat, iaitu pasukan Atletico Madrid pada perlawanan hujung minggu lalu. Dia menerima pelbagai kritikan mengenai pemilihan formasi dan juga barisan kesebelasan utamanya dalam perlawanan tersebut. Dia menerima segala kritikan tersebut dan turut mengakui yang barisan pertahanannya tidak memainkan peranan yang cukup untuk menghalang pasukan Atletico. Bercakap mengenai formasi yang dia gunakan, tiada sebarang perubahan pada formasi tersebut, tetapi permulaan yang hambar menyebabkan mereka dihukum dengan 2 gol Atletico. Dia turut meminta supaya anak buahnya lebih fokus kerana semuanya tidak akan menjadi sekiranya mereka gagal untuk menguasai perkara yang paling asas itu. Mereka berjaya menguasai sebanyak 64% penguasaan bola dengan 20 shot on goal, tetapi dia tidak meletakkan kesalahan itu kepada barisan serangan mereka. Ancelotti memilih untuk tidak memasukkan penyerang iaitu Joselu untuk dia menggunakan 5 pemain di bahagian tengah yang bertujuan untuk menguasai level permainan. Nyata tidak begitu digemari oleh para penyokong mereka. Bekas pengendali pasukan Real Madrid dilihat berada di Stamford Bridge di sebalik tekanan yang semakin memuncak pada ketika ini terhadap pengurus The Blues, Mauricio Pochettino, selepas tewas 1-0 kepada pasukan Aston Villa tempoh hari. Kehadiran bekas pengendali pasukan Real Madrid dan juga pasukan Wolves dilihat mula mencuri tumpuan. Perkara ini telah menguatkan lagi spekulasi yang Pochettino akan disingkirkan oleh pihak pengurusan tertinggi kelab, cuma belum dapat dipastikan bilakah masanya. Pochettino baru saja mengambil alih Chelsea pada musim panas yang lalu, tetapi semakin ditekan akibat daripada prestasi yang serba tidak menjadi dalam 6 perlawanan Liga setakat ini. Dia juga telah kehilangan beberapa tonggak utama, termasuklah Christopher Nkunku baru saja menyertai mereka, tetapi dia tidak mahu menjadikan alasan kegagalannya pada ketika ini. Chelsea kini berada di tangga ke-14 Liga dengan merekodkan sebanyak 1 kemenangan, 2 kali seri dan 3 kali tewas sebelum ini.
Jadon Sancho didesak untuk memohon maaf. Jadon Sancho telah didesak untuk melakukan permohonan maaf kepada pengurus Manchester United, Erik ten Hag, di atas kritikan yang dia berikan terhadap pengurusnya itu, yang menyebabkan dia tidak dibenarkan untuk bermain dalam skuad utama lagi. Dia telah didesak oleh rakan-rakan sepasukannya untuk melakukan permohonan maaf itu, untuk dia mendapatkan semula tempatnya dalam skuad utama Manchester United. Tiada tempoh masa yang diberikan kepadanya untuk dia kembali semula bersama dengan pasukan, selagi dia belum menyelesaikan masalah tersebut. Sancho yang kini baru berusia 23 tahun perlu melakukan sesuatu bagi menyelamatkan karier bola sepak profesionalnya selepas langsung tidak dipilih untuk berada dalam skuad semasa menantang pasukan Brighton, Bayern Munich dan juga pasukan Burnley, walaupun mereka kini sedang mengalami krisis kecederaan pemain yang sedang meruncing. Neymar berkemungkinan akan kembali bersama dengan bekas klubnya. Neymar dilaporkan akan kembali bersama dengan bekas klubnya selepas dia dikatakan tidak gembira dengan situasinya di pasukan Al-Hilal pada ketika ini. Dia sepatutnya bersama dengan pasukan Al-Hilal selama 4 musim, tetapi bercadang untuk memendekkan lagi kontraknya kepada 2 musim sahaja. Ini adalah kerana dia mengambil keputusan untuk kembali bersama dengan bekas klubnya iaitu pasukan Santos pada tahun 2025 nanti. Santos merupakan klub yang berjaya menaikkan namanya dalam arena bola sepak sebelum dia berjaya menempa nama dengan beberapa pasukan besar seperti pasukan Barcelona dan juga pasukan Paris Saint-Germain. Perkara ini berlaku berikutan hubungan kurang baiknya dengan pengurus pasukan Al-Hilal iaitu Jorge Jesus. AC Milan hilang pemain tengah mereka. AC Milan kini berdepan dengan masalah terbaru apabila mereka berkemungkinan besar akan kehilangan kelibat defensif midfielder mereka iaitu Rad Krunic akibat masalah kecederaan otot. Dia diberitakan akan berehat selama 10 hari tetapi berisiko untuk menjadi lebih lama selepas pemeriksaan lebih detail dilakukan nanti. Dia menjadi pilihan utama Stefano Pioli pada musim ini selepas mereka kehilangan Sandro Tonali dan kecederaan yang sedang dialami oleh Ismail Bennacer. Masalah utama yang sedang melanda pasukan AC Milan pada ketika ini adalah kekurangan dana untuk mereka dapatkan pemain bagi menampung skuad depth yang dilihat begitu rapuh pada ketika ini. Ini sudah pasti akan merecatkan perancangan dilakukan oleh Stefano Pioli dalam merampas kembali kejuaraan Liga pada musim ini nanti. Konstantino Tsimikas lanjutkan kontrak bersama dengan pasukan Liverpool. Pemain pertahanan pasukan Liverpool, Konstantino Tsimikas, dilaporkan sudah bersetuju untuk melanjutkan kontrak barunya bersama pasukan Liverpool. Dia diberitakan bersetuju dengan kontrak lanjutan yang masih lagi belum didedahkan durasinya. Pada ketika ini, Tsimikas menyertai pasukan Liverpool daripada Olympiakos pada tahun 2020 dengan kontrak selama 5 tahun. Dia sudah membuat penampilan pertamanya pada musim ini apabila masuk menjadi pemain gantian ketika menentang pasukan Bournemouth dan berada dalam kesebelasan utama dalam Asia Europa League menentang Lens pada minggu lalu. Manchester United cari penjaga gol lagi. Manchester United dilaporkan berada dalam situasi tidak berpuas hati dengan persembahan yang ditunjukkan oleh penjaga gol baru mereka iaitu Andre Onana dan kini sedang mempertimbangkan untuk cuba mendapatkan pesaing kepada penjaga gol tersebut. Mereka kini kembali meletakkan sasaran untuk mendapatkan Jan Oblak daripada pasukan Atletico dengan tawaran sebanyak 43 juta pound yang akan diberi pada Januari nanti. De Gea akan ada. Liverpool sedia lepaskan Thiago Alcantara. Liverpool dikatakan telah bersedia untuk melepaskan pemain tengah berpengalaman mereka, Thiago Alcantara, sekiranya ada tawaran yang bersesuaian pada bulan Januari nanti. Pemain itu masih lagi berada dalam proses pemulihan daripada kecederaan pinggang yang dialaminya pada musim lalu. Liverpool juga sedang mengukuhkan minat mereka untuk mendapatkan pemain tengah pasukan Newcastle, Bruno Guimaraes, walaupun pemain itu semakin hampir untuk menandatangani kontrak baru bersama pasukannya itu. Bayern cuba pikat pemain Barcelona. Bayern Munich dilaporkan sedang cuba dalam perancangan baru untuk merombak semula barisan pemain tengah mereka dengan cuba membawa masuk pemain Barcelona iaitu Pedri. Mereka juga dikatakan sudah bersedia dengan tawaran sebanyak 100 juta euro dan akan meningkat sehingga 120 juta euro untuk mendapatkan pemain itu pada musim panas akan datang. Chelsea akan cuba dapatkan semula Tammy Abraham. Chelsea dikatakan akan menggunakan kelebihan mereka pada ketika ini dengan menawarkan Romelu Lukaku bermain secara tetap dengan pasukan Roma, tetapi mereka perlu menukarnya dengan Tammy Abraham yang juga merupakan bekas pemain kepada pasukan Chelsea. Persoalannya, mahukah Tammy Abraham ke pasukan Chelsea? Juventus berminat dengan Lucas Vazquez. Juventus diberitakan akan cuba mendapatkan Lucas Vazquez daripada pasukan Real Madrid. Mereka berminat dengan pemain itu kerana dia mempunyai kelebihan untuk bermain di beberapa posisi, termasuklah di bahagian serangan. Arsenal rancang untuk dapatkan Calvin Phillips. Arsenal kini dalam perancangan untuk cuba mendapatkan pemain tengah pasukan Manchester City, iaitu Calvin Phillips, sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya mereka kehilangan Jorginho pada Januari nanti. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.